Islam pada umur 20 lebih hari ini mensyarahkan Al-Quran dalam rancangan Reflection TV Al-Hijrah. Perkembangan Islam di barat dengan begitu sekali menarik sehingga munculnya pondok-pondok model, kolej-kolej pengajian Islam yang menawarkan kos-kos. Yang baru datang tempoh hari Syekh Hamzah Yusuf, walaupun ada beberapa perkara kita tak setuju, tapi ada banyak perkara manfaat yang boleh kita ambil daripada beliau. Dan banyak lagi yang muncul daripada Amerika, UK dan sebagainya hari ini melakukan dakwah kepada negara mereka, dan peningkatan masuknya Islam daripada non-Muslim kepada Islam itu begitu sekali drastik di belah barat sana. Subhanallah. Dan mereka sangat suka bila boleh mari Malaysia. Syekh-syekh ni, orang-orang Mak Saleh ni, bila daripada Amerika, dia sangat suka mari Malaysia. Kerana dia kata Malaysia ni negara yang tak mungkin kami di sana boleh rasa apa yang dia rasa di sini. Sebab dia kata apa? Jalan sikit ada masjid, jalan sikit ada masjid. Jadi rasa ini adalah satu benda yang bertuah lah kita rakyat di Malaysia ni. Dia kata begitu. Dia kata dah. Baik. Jadi kaedah yang keempat yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kaedah 1, 2, 3 kita dah bincang di 3 tempat. Kuliah bermula dengan kuliah subuh semalam, kuliah maghrib, kuliah subuh tadi di Masjid Kelipuk, dan yang keempat di sini. Ada lagi 46 qawaid ataupun kaedah yang akan kita bincangkan. Wallahu alam bila pula boleh kita mari dan bertuah muka untuk bincangkan. Namun mungkin kita boleh rujuk ataupun fokus kepada perbincangan ini pada malam ini insya-Allah. Jadi kaedah keempat diambil daripada surah Al-Qiyamah ayat 14 hingga 15 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Maksudnya bahkan manusia itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun mereka ataupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nak katanya apa tuan-tuan? Di sini saya ambil lah tafsir daripada tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Sengaja saya ambil tafsir dalam bahasa Melayu Nusantara. Selain daripada tafsir Hamka, ada lagi satu tafsir dalam bahasa Melayu yang cukup bagus. Tafsir di radio, kalau siapa dia ingat dulu, Ustaz Son Haji, tafsir Abrul Athir, yang begitu sekali cukup lengkap 30 juzuk. Tafsir di alam Melayu ni tak banyak tuan-tuan. Tafsir di alam Melayu ni tak silap saya, dari rujukan bacaan buku ilmiah saya baca, ada lebih kurang 10, tak lebih 10 ataupun kurang. Antaranya yang lengkap adalah tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini, tafsir Abrul Athir oleh Ustaz Son Haji, dan adalah tafsir Nurul Ihsan dan sebagainya, berapa lagi. Tafsir yang terawal dalam sejarah Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu adalah tafsir Tarjuman Mustafid oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil, dia menulis Tarjuman Mustafid, adalah adaptasi daripada tafsir tafsir Arab yang diadaptasi ke dalam bahasa Melayu. Tapi tafsir Al-Azhar ini benar-benar tafsir yang bersifat semasa yang Buya Hamka mengarangnya ketika berada dalam penjara. Ketika dia dipenjarakan oleh Orde Lama, iaitu Bung Karno pada masa itu kerana konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, maka dia dah ditahan kerana dikatakan membelok kepada Malaysia, membelok kepada Indonesia dan berpihak kepada Malaysia. Kerana dia antara ulama orang Melayu yang bersetuju dengan gagasan Melayu Raya pada masa itu. Jadi dia dimasukkan dalam penjara lebih kurang 2 tahun lebih. Tafsir Al-Azhar bermula bila dia mula menafsirkan Al-Quran, menyampaikan kuliah tafsir di masjid dia, Masjid Al-Azhar di Jakarta, iaitu setiap subuh dia menyampaikan tafsir-tafsir dia. Jadi dia bermula dengan surah Al-Mu'minun. Dia tak mula dengan awal macam biasa Al-Fatihah dengan Baqarah. Kerana dia sebut biasanya mufassir yang bermula daripada awal, takdir Allah Ta'ala banyak yang tak sempat habis. Kerana letih tafsir surah Baqarah saja panjang sangat, menyebabkan sebab orang tafsir ni pun orang juga, dia ada time dia bagus apa semua, maka dia mengarang dengan bagus. Tapi time balas dengan bini, anak kalu apa semua, jadi tak berapa mood tu. Lebih kurang begitulah nak ceritanya. Jadi menyebabkan dia mengambil keputusan untuk bermula daripada surah Al-Mu'minun dan ke belakang, dan dia mula bulat dari depan. Dan alhamdulillah bila dimasuk dalam penjara pada tahun 1964 hingga 65 lebih kurang begitu, 2 tahun 4 bulan, maka dia berjaya menghabiskan tafsir Al-Azhar. Dan itu hikmah yang besar bila dia ditangkap masuk dalam penjara. Dan menjadi kebiasaan kalau kita baca biografi tokoh-tokoh yang hebat, Sayyid Qutub sebagai contoh, menghabiskan tafsir Zilalil Quran dalam penjara. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menghabiskan Majmu' Al-Fatawa
dengan begitu besar sekali itu ketika dalam penjara. Dah banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan magnum opus mereka ketika berada dalam penjara. Jadi nak jadi orang hebat ni tuan-tuan, dalam bidang apa sekalipun, mungkin kena duduk dalam penjara dulu juga sebentar. Ada berani. Kena keluar daripada kebiasaan. Antara tempatnya kena duduk dalam penjara sebentar walaupun satu malam. Adalah sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur yang ceramahnya agak backing, mencabar satu skor dan sebagainya. Akhirnya dimasukkan dalam penjara, duduk rehat sehari. Keluar tu makin hebat, makin ganah. Sebab rasa dah duduk dalam penjara, dia rasa seronok duduk dalam penjara, dia kata. Banyak masa lapang. Akhirnya bila dia bangun semaya tu, dia dengan Tuhan, pergantungan hanya semata-mata dengan Allah. Bila bangun tahajud, jumpa pula dengan rakan penjara itu yang bercerita dengan pelbagai pengalaman. Dia kata merasa sedap. Lah dah kata. Lah lah. Berasa nak kat lah lah. Ada. Kita jangan cari pasal. Baik. Tapi nak katanya banyak karya-karya besar lahir dalam penjara, tuan-tuan. Karya yang merubah manusia yang menjadi fenomena. Dan mereka biasanya ulama-ulama yang menentang arus, yang jarang mereka ini mengambil jalan yang selamat, malaikat menyatakan kebenaran di hadapan apa sahaja kepada rakyat dan sekalipun. Dan bila mereka mati, memang mereka tidak diraikan oleh pemerintah biasanya. Tapi bila dia mati, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebagai contoh, diceritakan bila dia mati, rakyat yang turun melimpahi jalan di Damsyik, meraikan ratus ribu turun. Pada hari itu berlakunya satu hari yang besar, Sawadul Azam. Satu gerombolan yang dah biasa berlaku. Ulama-ulama besar bila mati, walaupun pihak pemerintah tidak memberikan pengiktirafat, tapi rakyat bangkit untuk memberikan penghormatan kepada ulama rakyat ataupun ulama mereka itu. Itu antara ulama Rabbani, ulama yang tidak berkepentingan, ulama yang tidak hidup dalam kemewahan, tapi mereka bercakap atas dasar al-haq, walau kulil haq walau kana murran. Mereka sentiasa berada dalam dasar kebenaran, tapi harganya mahal, tuan-tuan. Kehidupan di dunia yang tidak senang, yang tidak selesa dan sebagainya. Dan ramai ulama yang memilih jalan tersebut, termasuk Profesor Dr. Hamka di saat dia menjadi seolah-olahnya jawatan Ketua Menteri Agama di Indonesia pada masa itu. Tapi kerana satu fatwa dia tidak diterima, Soekarno ataupun pada pemerintah pada masa itu tidak menerima satu fatwa dia sahaja, maka dia mengambil keputusan untuk meletak jawatan sebagai Ketua Ulama Indonesia pada masa itu, dan sanggup lepas jawatan kerana bertegas bahawa fatwa untuk tidak mengucapkan Selamat Hari Natal, Merry Christmas, dan melakukan kongsi raya itu dia sanggup letak jawatan. Ini ulama Rabbani. Nak jumpa mana tuan-tuan hari? Jadi dia telah menafsirkan dua ayat tadi, surah Al-Qiyamah 14 dan 15 tadi. Dia kata artinya jelas sekali, iaitu bahawa hati sanubari manusia ini lebih tahu dia akan dirinya. Maksudnya kita ni sebenarnya kita paling faham diri kita sendiri, jahat ke baik ke kita tahu. Saya tuan-tuan tengok duk cakap hebatlah, duk cakap seorang-seorang, orang semua dengar, penuh dengan maklumat lah apa, bagi tahu cerita. Tapi kalau betul-betul tuan-tuan tahu hati budi saya, mungkin tuan-tuan rasa tidak bakal langsung ustaz ni cerita. Dan itulah sifat manusia. Dan itulah kita kena terima kasih kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala salah satu nikmatnya dia beri ke kita tidak lain adalah apa? Allah Ta'ala menghijabkan keaiban kita daripada selain daripada diri kita. Orang yang paling nak pahal aib kita siapa dia? Isteri ataupun suami kita masing-masing. Sebelum kahwin comel belakang, lepas kahwin nampaklah kuat, kudih, ada belakang. Lepas nikah. Tapi meskipun begitu, masih lagi si isteri ataupun si suami tidak mampu menyenangi hati budi dalam jiwa ni. Orang tak boleh nak tahu. Melainkan diri kita juga tahu bahawa aku ni ikhlas sungguh ke tak, aku ni nifaq ataupun sedang bermunafik ataupun tidak, aku ni lagu mana sebenarnya dengan Tuhan ni. Diri kita je tahu. Jadi ayat ini menjelaskan bahawasanya diri kita adalah hujah terhadap diri kita, tidak orang lain. Kita yang faham diri kita. Walaupun dia hendak membela diri jika dia dituduh melakukan sesuatu kesalahan, kata Buya Hamka dalam menafsirkan surah Al-Qiyamah ayat 14-15 tadi, dengan mengemukakan pelbagai alasan. Namun kalau dia berdusta, dia akan ditantang oleh hati sanubarinya sendiri. Dan biasalah orang yang bila dah jelas dia buat salah,
sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan dia itu bersalah, tapi dia nak juga bela diri dia sendiri. Dak hamba tak buat, padahal orang 3-4 orang nampak dah dia buat benda tu. Hamba tak buat. Tak biasa artis lah sebagai contoh, contoh mudah. Bukan kau demo nikah ke? Wartawan mari tanya, bukankah saudara telah berkahwin semalam? Ada gambar tersebar. Mana ada? Tidak ada. Tak ada pun. Dak nikah dah ke? Semalam ni ada gambar. Mana ada? Tidak ada. Dia siar tu melodi lah biasa. Tak tengok melodi ke? Allah baik orang kubah. Tak tengok melodi tadi. Esok-esok. Ya. Tak dia mana ada? Tak ada apa. Tak ada apa bila saya kahwin. Tengok-tengok 2-3 hari, orang sungguh nikah. Kita pun kata basah menipu. Nak katanya kerana bila kita berdusta semata-mata nak menegakkan benang yang basah, sebenarnya jiwa kita tahu kita betul-betul buat salah, maka kita tak boleh tipu diri kita. Kita tak boleh tipu. Kita tak boleh tipu. Kalau kita tak ikhlas nak buat sesuatu perkara tu, kita tak boleh tipu diri kita. Allah bisa Allah Ta'ala ni. Belum lagi di padang mahsyar esok-esok, diri kita sedang menentang diri kita sendiri. Kata mu ni gini, menipu ni. Ada tambah-tambah kalaulah kita melihat kepada pengelasan nafsu itu, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala tulis dalam Ihya Ulumuddin tingkatan nafsu itu dengan merujuk pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak nafsu yang paling backing, paling huduh sekali, nafsu ammarah. Yang kedua nafsu mutmainnah. Yang kemudian nafsu lawamah dan sebagainya. Mutmainnah nafsu yang bila dia buat jahat tu dia rasa bersalah selalu, dia taubat dan sebagainya. Nafsu lawamah, nafsu tukar. Nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu yang bila dia rasa nak ke arah kebaikan semua dan sebagainya. Ini boleh rujuk ustaz-ustaz kita yang mengajar Ihya Ulumuddin dan juga tasawuf dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Ayat ini dipertemukan kembali dengan sumpah Tuhan yang kedua dalam ayat 2 di permulaan surah ini. Manusia itu mempunyai nafsu lawamah, an-nafsul lawamah, kata Buya Hamka, iaitu jiwa yang selalu menyesali diri kalau dia telah terlanjur bersalah. Nafsul lawamah, nafsu yang bila kita buat dosa, kita pun kata tak kena aku buat gini, aku taubat selalu. Ini biasanya orang yang kebiasaan. InsyaAllah kita duduk sini pun sudah cukup bagus kalau kita tak mampu mencapai tahap nafsu yang lebih tinggi dan sebagainya. Iaitu bahkan jika dia berbuat baik, tengok tadi dia kata manusia itu mempunyai nafsu lawamah, iaitu jiwa yang selalu menyesali diri kalau dia telah terlanjur bersalah. Bila dia buat salah, dia nyesal dan dia taubat. Namun di sana kalau dia buat baik, bahkan jika dia buat baik, kata Buya Hamka, dia pun menyesali dirinya kenapa hanya sedikit dia berbuat baik, padahal dia sanggup kalau mahu berbuat lebih banyak daripada itu. Ini nafsul lawamah. Bila dia buat salah, dia nyesal, dia taubat. Tapi bila dia buat baik, dia pun nyesal, apa aku tu buat banyak, aku buat sikit. Ini nafsul lawamah. Nampak tu. Dan sebenarnya Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, kalau musyrif di Pondok Sungai Derian, saya tertarik dengan satu pandangan dia. Dia kata kita orang Melayu faham, dalam kitab-kitab fiqh kita sebut sunat tu kalau buat boleh pahala, kalau tinggal gapo dia, kalau tinggal tak ada gapo-gapo. Betul. Gitulah kita faham selama ni 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, 50, 60, 70 tahun hidup, kita faham ibadah-ibadah sunat itu jika buat boleh pahala, dan kalau tinggal tak boleh gapo-gapo. Dia sebut tak tepat begitu. Dengan betul ni, dia sebut tak tepat begitu. Yang sepatutnya kita faham dengan ibadah sunat ini adalah kalau buat boleh pahala, kalau tinggal kita rugi. Bukannya tak boleh gapo-gapo, tapi kalau ibadah-ibadah sunat ni, kalau kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal rugi kita. Sepatutnya kita faham gitu, barulah kita rasa ibadah sunat ni ibadah yang penting untuk dibuat juga, untuk tampung ibadah-ibadah yang wajib kita buat tu. Ibadah-ibadah wajib yang kita buat tidak sempurna, maka ditampung dengan ibadah-ibadah sunat yang lain. Kena faham gitu. Dan saya setujulah dengan pandangan dia tu. Baik. Terusnya lagi, Ali bin Abu Talhah menafsirkan tentang orang lebih dapat memandang dirinya sendiri ini
bahawa hanya lidah yang mahu berdusta dan berbohong. Namun pada pandangan mata, ayunan kedua belah tangan, langkah kedua belah kaki dan sikap tubuh atau seluruh anggota badan akan membohongkan apa yang diucapkan oleh lidah itu. Biasalah kita kalau berhadapan dengan orang yang memang suka berbohong ini, walaupun lidah dia bercakap benda yang molek, tapi biasa body language dia akan kita perasan dia tidak tenang, mata liar tak kecek, tak tengok mata, biasa kita boleh cek. Nampak belik nak pinjam duit, nak tipu orang ni, cara dia kecek pun lain macam, dengan keadaan yang resah gelisah. Ada mari jumpa tu dalam keadaan gitu gini, dia ada tanda-tanda ataupun body language dia. Kecek pun tak kelih mata. Banyak saya sendiri pun walaupun hidup tak lama, baru 30 tahun, tapi bila kita tengok pengalaman saya ni memang jenis kecek tak tengok mata kat Allah macam-macam selalu pelanggar. Dia jadi ngana dia jadi rasa bersalah dengan sendiri, wallahu alam. Tapi ada orang gini ni yang biasanya bila, sebab tu Rasulullah diriwayatkan bila kecek, bila Rasulullah mendengar sahabat bercakap, dia akan menghadapkan wajahnya kepada sahabat yang bercakap itu. Dia ada tertib dia dan sebagainya. Nak katanya kita bagi perhatian dan sebagainya pada orang yang bercakap. Dan bila kita bagi perhatian orang yang kita sedang bercakap tu, rasa kita dihargai dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah dalam adab sesama muslim. Baik, itulah sebabnya maka ahli-ahli ilmu jiwa memandang hakikat segala dosa itu adalah bohong. Sebab itulah ahli ilmu jiwa ni, ahli psikologi lah, memandang segala hakikat dosa itu adalah bohong. Berbohong itu adalah satu dosa kepada manusia. Baik, Qatadah menafsirkan bahawa seluruh tubuh manusia itu akan menjadi saksi atas perbuatan sendiri, yakni saksi yang jujur. Di akhirat esok-esok, dalam surah Yasin pun ada sebut, dan banyak lagi ayat-ayat Quran sebut. Memanglah dalam surah Sajadah pun ada sebut dan sebagainya, bahawa manusia itu yang akan menjadi saksi di akhirat esok-esok, bukanlah lidah dia lagi tetapi anggota badan dia. Maka jika dipersangkutkan ayat ini, ayat 14 dan 15 dengan ayat 13 yang sebelumnya, bahawa manusia akan diberi khabar dari hari itu kelak tentang amalannya sendiri, mana yang didahulukannya dan mana yang dilengahkannya, maka diperdulikannya, tidak diperdulikannya. Teropong Tuhan lekat ke atas hati, akan dibuka belaka apa sebab dia beramal, apa sebab dia kerjakan lebih dahulu, dan apa sebab dia lalai. Ini tafsiran Hamka tentang dua ayat yang kita sedang bincangkan ini, tentang balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah, bahawa kita lah mengenal hakikat diri kita sendiri. Maka tidak pelik lah dalam kitab-kitab, azan dulu kah? Azan dulu, teruskan. Tidak pelik lah bila ulama-ulama kita menyebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, maka dia dikenal diri Tuhan dia. Tapi adalah pandangan yang terbalik. Dia kata sepatutnya man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenal Tuhan tu baru kenal maf'ul. Orang yang kenal maf'ul, maf'ul ni pembuat, pencipta, barulah kenal maf'ulun bih, orang yang dicipta. Cumanya ulama kita sebut dalam kitab, banyak kitab tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia sungguh-sungguh, dia kenal Tuhan. Tapi ada pandangan, sebab ni bukan hadis ada pun apa, maka ada pandangan lah, setengah-setengah sahabat kita kata sepatutnya man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenal Tuhan tu, baru dia kenal diri dia, sebab Tuhan yang buat kita. Ada logik ke tidak? Saja nak suruh nampak kelainan sikit. Ada, sebab dia bukan hadis, kita bolehlah bagi pandangan yang berbeza. Tapi bila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ittiba' insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menariknya lagi, dan dalam Syekh Al-Muqbil dalam dia mensyarahkan, dia ambillah beberapa pandangan daripada, sebagai contoh Al-Imam Ibn Jauzi dalam Saidul Khatir. Saidul Khatir sebuah kitab yang cukup bagus. Saya syorkan kalau masjid ni nak buka kitab mengajar, ada ustaz-ustaz yang sanggup mengajar Saidul Khatir. Saidul Khatir adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang meninggal lebih kurang 500 hijrah, kurang 500 hijrah begitu. Saidul Khatir ni adalah catatan-catatan lintasan hati. Khatir, lintasan hati. Khawatir, benda yang terlintas dalam minda dan jiwa dia, maka dia catat. Ibn Jauzi adalah seorang muhaddis, ulama yang besar dan sebagainya. Bukan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Jauzi. Dan kitab dia yang lain yang sangat tersohor adalah Talbisul Iblis. Talbis, belitan
ataupun sandiwara iblis, belitan, dorongan iblis, talbisul iblis. Saidul khatir adalah catatan-catatan kejiwaan, lintasan. Dia said menjaring, tak igak, menjaring. Al-khatir lintasan-lintasan hati. Saidul khatir menjaring lintasan hati. Dia catat dalam kitab lebih kurang tebal tu, dia sungguh indah tuan-tuan. Dia catat tentang refleksi ataupun tadabbur dia terhadap apa yang berlaku di sekeliling dia. Sebuah buku yang bernilai tinggi dari sudut tasawuf dan sebagainya. Saya syorkan kalau masjid kita ni, kalau ada ustaz-ustaz yang boleh baca kitab Saidul Khatir untuk mengajar, cukup bagus tuan-tuan, cukup bagus. Baik, Ibn Jauzi, maka dia datanglah, kemudian dia ambil juga pandangan daripada Al-Imam Syafi'i, dia juga ambil daripada Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dan sebagainya. Menariknya, Al-Imam Syafi'i berkata dalam menghuraikan ayat tadi, iaitu manusia itu dia kenal diri dia sendiri. Manusia ni dia kenal diri dia sendiri. Hujah yang paling tepat, walaupun dia cuba nak kata begitu begini dan sebenarnya ia berdusta, sebenarnya jiwa dia sedang bergeladak dan tahu dia sedang berdusta. Kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Baik, kaedah yang keempat membicarakan tentang itu. Jadi Al-Imam Syafi'i, Syekh Muqbil ambil pandangan ataupun satu pandangan daripada Imam Syafi'i. Dia kata, Al-Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepadaku bahawasanya Abdul Malik bin Marwan, khalifah, berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, tidaklah ada seseorang melainkan dia mengetahui aib-aib dirinya. Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, tidaklah ada seorang melainkan dia mengetahui aib-aib dirinya, maka celalah dirimu dan janganlah menyembunyikan sesuatu pun darinya, yakni daripada Allah Jalla wa'ala. Dan oleh kerana itu, salah seorang salaf berkata, kejujuran yang paling bermanfaat adalah engkau mengakui aib-aib dirimu kepada Allah Jalla wa'ala. Maksudnya di sini apa? Kejujuran yang paling bermanfaat. Kita ni kalau betul kita nak jujur dengan diri kita, kita mengaku depan tu